Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi sesi tazkirah, yang mana pada pagi ini kita masih lagi berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, dan hari ini sudah masuk hari yang ke-13. Semoga Allah memberikan kita keberkatan, rahmat, maghfirah, keampunan kepada kita, supaya kita dapat, agar kita dapat meneruskan lagi istiqamah kita dengan amalan-amalan saleh pada bulan yang berbahagia ini, sehinggalah kita dapat menyelesaikan insya-Allah menuju kepada Aidil Fitri, balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah, suci daripada dosa. Minal a'idin wal faizin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar rahimakumullah sekalian, pada pagi ini insya-Allah izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan sidang pendengar rahimakumullah sekalian sedikit tazkirah yang dipetik daripada buku modul panduan pengajian ta'mir yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak, khusus dalam bidang berkaitan dengan ilmu tafsir. Sebagaimana dimaklum bahawasanya bulan Ramadan ialah bulan turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan hudan lin-nas, panduan, pedoman kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ia juga merupakan keterangan-keterangan terhadap pedoman daripada Allah, dan juga merupakan Al-Furqan, yang membezakan antara hak dengan batil, yang membezakan mana yang benar, mana yang batil, yang membezakan mana yang membawa kepada redha Allah dan mana yang membawa kepada kemurkaan Allah. Suka saya kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan, dipetik daripada buku modul pengajian ta'mir Jabatan Agama Islam Perak. Diselitkan dalam kandungan modul ini satu petikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang diambil daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Surah ini, surah Al-Qasas, nama pun Al-Qasas merupakan dengan maknanya Al-Qasas, kisah-kisah, cerita-cerita. Dan tidak ada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan semuanya benar, yang wajib kita imani akan kebenarannya. Dan apa yang dipetik daripada ayat ini ialah bagaimana berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataka Allah, dan hendaklah kamu tuntut, kamu rebut pada apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Suka saya memetik beberapa kitab tafsir, antaranya daripada kitab Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Bagaimana para ulama mentafsirkan ayat ini berkait rapat dengan kisah seorang tokoh yang ternama pada zaman Nabi Musa alaihi salam, iaitu tidak lain dan tidak bukan Qarun. Bahkan sebahagian ulama mentafsirkan perkataan ini merupakan terkeluar daripada mulut pengikut-pengikut Bani Israel, kaum Bani Israel, yang mana mereka menzahirkan ketidakpuasan hati mereka, menzahirkan penentangan mereka kepada Qarun.
Qarun ni tuan-tuan semua kenal lah. Orang Melayu pun selalu sebut harta Qarun. Masyhur dengan kekayaannya. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan dalam Quran ayat sebelum ini pun, ayat yang surah yang sama, bagaimana kekayaan digambarkan Qarun, betapa mewahnya Allah kurniakan kekayaan kepada Qarun. Diumpamakan sekiranya dikumpulkan kunci-kunci perbendaharaan hartanya, maka walaupun orang yang paling gagah di kalangan orang Bani Israel sendiri pun tidak akan mampu untuk memikulnya. Bagaimana kayanya, bagaimana mewahnya, bagaimana hebatnya kekayaan yang Allah kurniakan kepada Qarun. Qarun ini bukan orang lain tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab sejarah, ahli sejarawan menyatakan beliau merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam. Dan antara yang kuat menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, orang kuat, orang belakang kepada, kita kata apa sekarang, orang kanan, tak kepada Fir'aun laknatullah. Dan beliau berbangga dengan kekayaannya. Beliau merasakan di kalangan orang-orang yang miskin, di kalangan Bani Israel, tidak ada siapa yang boleh menandingi kehebatannya, kekayaannya. Bahkan kayanya itu sendiri, dia merasakan datang daripada kepandaiannya, datang daripada kebijaksanaannya, datang daripada kerja usahanya, tanpa meletakkan kekayaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan bagaimana penentangan kaum Bani Israel. Tidak puas hati kepada kesombongan Qarun, lalu mengatakan kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaklah kamu rebutlah, ambillah peluang apa sahaja yang Allah berikan kepada kamu wahai Qarun, peluang untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Maknanya tuan-tuan, para ulama mentafsirkan ayat ini, apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, walaupun asbabun nuzulnya kepada kisah Qarun, tetapi bila dia jadi ayat Quran, dia mengikut kaedah tafsir al-umul, al-ibratu bi umumil lafzi. Mengambil ibrah daripada Quran ialah dengan umumnya lafaz tersebut. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita umat Islam supaya mengambil apa sahaja yang Allah berikan kepada kita daripada dunia ini. Sehatnya kita, kayanya kita, mewahnya kita, ada pangkat, ada kedudukan, ada nama. Apa sahaja Allah berikan nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala kepada kita, kita ambillah peluang untuk rebut apa yang Allah berikan itu untuk kebaikan di akhirat. Ini yang disebut sebagai wabtaghi fima atakallah. Apa Allah telah datangkan kepada kita. Sehat kita, sehat digunakan untuk akhirat. Sehat untuk beribadah. Kaya kita, walaupun mungkin istilah kaya itu ada orang yang tidak menyenanginya. Mungkin kita kata berkecukupan. Mungkin kita kata hidup kita cukup, makan minum kita, kerja buat kita semuanya ada dengan penuh keselesaan. Maka gunakanlah kepada apa yang perintahkan oleh Allah Ta'ala. Kekayaan kita, ataupun kita kata harta benda, mungkin walaupun tak banyak, sedikit sebanyak kita kongsikan dengan orang ramai, dengan orang-orang lain. Saya teringat, kebetulan tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian, sehari dua ni heboh satu Malaysia berkenaan dengan bagaimana ada seorang ustaz ataupun pendakwah yang mana Allah kurniakan kepadanya kekayaan, rumah mewah, kereta yang selesa, perniagaan yang berjaya, lalu digunakan untuk menolong orang-orang miskin, digunakan untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, disalurkan kepada mereka yang berhak menerima bantuan, menerima pertolongan. Inilah yang terbaik, tuan-tuan. Inilah yang terbaik. Sebab tu saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diriwayatkan harta yang baik berada pada lelaki yang soleh. Harta yang baik berada pada tangan orang yang soleh. Maka hartanya itu disalurkan kepada kebaikan. Bayangkan kalau harta datang berada pada tangan orang yang tidak soleh, pada orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita apa sahaja nikmat-nikmat dunia,
maka tunaikanlah ataupun salurkanlah, carilah nikmat tersebut untuk kita mendapat redha Allah di akhirat nanti. Wabtaghi fima atakallah. Allah datangkan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita segala kerja buat kita atas dunia ini, kita niatkan untuk mencari habuan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa nasib kamu di atas dunia. Wala tansa al-Imam dalam kitab tafsir At-Tabari, wala tansa dengan makna wala tatruk. Janganlah sampai kamu meninggalkan bahagian kamu atas dunia. Jangan kamu lupakan tentang habuan kamu di atas dunia ini. Nah, ini menarik. Dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bagaimana beliau telah memetik perkataan yang dinukilkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana Ibnu Umar telah menghuraikan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita melayan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Mungkin tuan-tuan pernah mendengar kata-kata ini, walaupun sebahagian ada yang mengatakan ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu dinafikan oleh beberapa ulama. Ia merupakan perkataan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dipetik oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah, ataupun kita kata berbuatlah apa sahaja, bekerjalah, carilah untuk dunia kamu seumpama kamu hidup selama-lamanya. Makna kata jangan ditinggalkan dunia semata-mata nak dapatkan akhirat. Ini rahbaniyah yang tak ada dalam Islam. Kerahiban. Makna kata bertapa, nak berkhulwah, nak beruzlah 24 jam di masjid, urusan dunia ditinggalkan kepada orang-orang lain. Ini semua tidak ada dalam ajaran Islam. Meninggalkan dunia, lupa kepada dunia. Tak apalah aku tak cukup makan pun, tak apalah makan aku orang bagi pun, tak apalah aku tak ada reta pun. Ini salah. Sebagaimana pernah diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih, 3 orang datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang kata nak berpuasa, langsung tak nak buka. Yang seorang kata nak beribadat sepanjang malam, langsung tak nak tidur. Yang seorang kata aku tak nak kahwin, nak membujang sampai ke mati. Hadis itu banyak. Ringkasnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah dengan mengatakan, aku Rasulullah, aku Nabi, bahkan aku makan, aku tak puasa setiap hari. Aku Rasulullah, aku Nabi, bahkan aku berkahwin. Aku tak membujang, bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Aku Rasulullah, aku Nabi. Ada masa aku tidur dan ada masa aku berjaga qiyamul lail. Jadi apa yang dicadangkan oleh 3 orang tadi ditolak. Kerana nak meninggalkan urusan dunia, nak meninggalkan kenikmatan dunia hanya untuk mencari akhirat, tidak betul. Sebab tu kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar tadi, ihris li dunia, kamu kena cari juga dunia. Bahkan cari dunia ni bersungguh untuk mencari dunia ni, ka'annaka ta'ishu abadan, seumpama kamu nak hidup selama-lamanya. Jangan sampai orang Islam tinggalkan dunia, orang kafir ambil dunia. Urusan politik orang Islam tak campur, yang berpolitik, yang masuk dalam politik orang-orang yang fasik, orang munafik, orang kafir. Urusan ekonomi, urusan bisnes, urusan apa sahaja tentang kemakmuran, tentang pembangunan negara, kita tak campur atas alasan ianya dunia. Lalu orang kafir ambil, orang fasik ambil, rosak ummah ini tuan-tuan. Cuma yang jadi masalahnya ialah jangan sampai terlebih-lebih ambil dunia. Sebab tu kata al-Imam, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maka beramallah juga untuk dunia, untuk akhirat kamu. Bersiaplah untuk akhirat kamu seumpama kamu nak mati esok hari. Subhanallah. Allahu akbar tuan-tuan rahimakumullah. Inilah bagaimana yang dipetik oleh para sahabat mentafsirkan ayat ini. Bagaimana nak memahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita apa sahaja nikmat atas dunia ini untuk kita mengejar akhirat.
Tetapi jangan langsung kita lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, ahsin, berihsanlah. Buatlah keelokan, buatlah baik sebagaimana Allah telah mengurniakan kebaikan kepada kamu. Kama ahsanallahu ilaik. Allah telah memberikan kita berbagai nikmat kebaikan daripada Allah, maka kita salurkan, kita pulangkan kembali kepada hamba-hamba Allah yang lain. Segala nikmat dunia kita itu kita pulangkan kepada saudara se-Islam kita, saudara seagama kita, untuk kita mencapai mardatillah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Cukup setakat itu tuan-tuan, saya tidak bercadang untuk cakap panjang, dan sudikan saya tutup dengan satu kata-kata para ulama tasawuf. Katanya, letakkanlah dunia di tangan. Carilah dunia sekadar di tangan. Kita menguasai dunia, bukan kita menjadi hamba dunia, tetapi tetap letakkanlah akhirat di hati kita. Dunia di tangan, akhirat di hati, insya-Allah. Selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.